kita agar membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala amat-amat memuliakan orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh penting tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil penting tentang redha atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita memikirkan apakah Allah Taala redha kepada kita, apakah Allah murka kepada kita, sehingga itulah kebimbangan kita dan angan-angan kita. Mengajak, tapi selama manusia kebanyakan ni bimbang apa? Bimbang duit, bimbang tak makan, bimbang kesihatan dan sebagainya, bimbang cucu balik tak balik dan sebagainya. Banyak benda kebimbangan kita dekat dunia ini. Maka dalam ilmu tasawuf mengajak kita agar bimbang terhadap Allah, bimbang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita menunaikan kewajipan demi kewajipan, kita menunaikan solat, kita menunaikan puasa, kita beramal ibadat dan sebagainya, maka hati kita ni nak letakkan ke mana? Ramai orang yang beramal ibadat, ramai orang yang solat dan sebagainya, tapi kebimbangannya kepada dunia ini, bimbang terhadap dunia. Berapa ramai orang yang solat, berapa ramai orang yang puasa, berapa orang menunaikan haji, tapi kebimbangan diri dia kepada manusia, kepada harta dan sebagainya. Sebab itu ilmu tasawuf bukan menafikan syariat. Ilmu tasawuf tidak menafikan syariat walaupun sedikit. Bahkan sepatutnya orang yang belajar ilmu tasawuf telah menyelesaikan syariatnya. Sepatutnya orang belajar ilmu tasawuf tidak mengambil wang yang haram. Sepatutnya orang belajar tasawuf tidak berkelahi, tidak berbantah dan sebagainya. Jadi tidak munasabah. Kalau tak munasabah, mana Sarawak lah. Tidak munasabah kalau orang belajar ilmu tasawuf berkelahi. Tidak sepatutnya orang bertasawuf tapi menipu dan sebagainya. Tidak selayak. Kalau macam itu tak bayar yang tasawuf lah. Cukup kita menjaga syariat kita, jaga solat kita, jaga jiran kita, jaga. Itu telah pun diperkatakan dalam ilmu fiqh, bab halal dan haram. Jadi bukanlah bermaksud kita belajar ilmu tasawuf kita meringan-ringankan soal syariat. Tidak, kita kata. Ilmu tasawuf itu untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih khusus lagi. Ini kata buka tipis ni. Ilmu tasawuf mengajak kita untuk menambah baik sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menunaikan syariat, para sahabat menunaikan solat. Apa kelebihan yang ada para sahabat? Kelebihan para sahabat, mereka itu pagi, petang, siang, malam teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibimbangkan oleh mereka Nabi sallallahu. Nabi itu satu sosok yang penting dalam kehidupan mereka. Begitu yang tadi terjadi pada para sahabat. Bukankah ada kisah ketika mana Nabi menyertai peperangan, maka seorang wanita yang mana dua orang anak dia yang menyertai peperangan tersebut, dua-dua dah syahid, mati syahid. Dua-dua mati syahid. Jadi bila dua anak mati syahid tadi, Nabi memanggil seorang sahabat, macam mana nak beritahu mak dia ni? Panggil seorang, yang seorang ni pandai pujuk dan sebagainya. Kau lah beritahu kepada mak dia bahawa dua anak dia dulu syahid, mati di medan perang. Maka sahabat tadi bertemu dengan si ibu tadi dengan keadaan bimbang, takut, sedih, menangis sebagainya. Tiba-tiba si ibu dia tanya, bila kata anakku yang pertama dah mati syahid, anak yang kedua Rasulullah macam mana? Rasulullah sehat. Anak kamu yang kedua pun dah mati, dua orang mati, Rasulullah bagaimana? Masya Allah. Bermaksud kebimbangan mereka itu tentang Nabi SAW melebihi segala-gala dia. Bimbang tentang Nabi melebihi segala-gala dia. Jadi pada zaman sekarang kita kata mana nak cari pentarbihan sebegitu rupa? Kalau dalam ilmu tasawuf menyediakan, memperkatakannya. Ilmu tasawuf memperkatakannya. Ilmu tasawuf mengajak kita agar pagi petang siang memikir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa kita meninggalkan syariat, tanpa kita meninggalkan amal kita, solat, berarti kita baca Quran dan sebagainya.
tetapi menambahkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia tentang Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut kitab Hikam, orang yang berdosa tapi sangat-sangat bergantung kepada keampunan Allah lebih mulia daripada orang taat, maka dia rasa ujub dengan taat dia. Kenapa sebegitu? Masya Allah, ada orang rajin sembahyang, ada rajin baca Quran, tetapi dia tersalah faham bahawa dia rasa amal dia telah menyebabkan dia selamat akhirat. Maka tersalah pandang, dia banyak amal, dia banyak ibadat sehingga dia rasa selamat, maka dia tidak berharap lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap, tidak bergantung lagi pada Allah. Kenapa? Dia dah banyak amal. Maka orang ni tersilap. Orang ni bergantung pada amal dia. Dia rasa tenteram sebab dia amal banyak. Maka kita Hikam kata Allah Ta'ala benci orang ini. Allah Ta'ala lebih suka ahli maksiat. Ahli maksiat dia bimbang dengan dosanya, maka hatinya bergantung pada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah, hatinya bergantung kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ilmu tasawuf, mengajak kita supaya pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dapat nikmat, pandang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah, Engkau beri nikmat kepada aku. Sekiranya kita mendapat kesusahan, kepada Allah Ta'ala juga kita panjatkan pertolongan. Ya Allah, tolong aku ya Allah, susah ya Allah, tolong aku ya Allah, sakit ya Allah, dan sebagainya lah. Ya. Jadi bermaksud kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi satu sosok yang penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah tasawuf mengatakan inilah hemah yang paling tinggi sekali. Dalam hidup kita ada hemah. Setiap orang ada hemah. Tak boleh kita nafikan. Anda tak tahu pun memang tak hemah tu. Tak, semua orang ada hemah. Hemah ni apa benda yang paling dia risau? Apa benda yang paling dia cita-citakan? Ada orang risau nak cucu tak datang, contoh dia. Risau dia. Kalau cucu datang, alhamdulillah. Hemah dia itu hidup dia. Ada orang hemah ada harta duit. Bila tak ada duit, risau dia. Bila ada duit, pagi petang hemah, kebimbangan dia harta. Ada orang kebimbangan dia makan dan sebagainya. Ada orang hemah dia kesihatan. Tak dapat kita nafikan. Yang kita bimbang, yang kita poning kepala, yang kita susah hati, kesihatan kita. Bila kita sihat, alhamdulillah. Bila tak sihat, kita poning kepala dan sebagainya. Maka jadilah hemah kita kepada kesihatan kita. Ada orang risau pada duit dan sebagainya, maka jadilah hemahnya pada harta. Ada orang risau pada anak isteri dan sebagainya, mana cucu dia tak datang ni, maka hemah pada manusia. Ini semua hemah-hemah yang rendah. Maka hemah yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kerisauan dia? Risauan apakah Allah Taala redha kepada dia? Apakah Allah Taala mengampunkan dia dan sebagainya? Maka hemah dia kepada Allah Subhanahu, risau tentang Allah. Maka orang yang risau tentang Allah, maka dikatakan hemah yang paling tinggi. Maka dikatakan himmatul aliyah atau kita ulul himmah. Jadi orang tasawuf ni dikatakan ulul himmah. Himmah dia tinggi. Sebab apa? Yang dia risau hidup dia makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kurang lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka himmah dia kepada Allah, risau dia kepada Allah. Maka inilah himmah yang paling tinggi, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa penting kepada Allah, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengangkat perintah Allah, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis memberikan satu simbolik kepada orang yang memuliakan Allah dengan arti kata memuliakan perintahnya. Sehingga orang yang salat dia menunggu salat. Ada orang tak tunggu salat. Ada orang dia dah sembahyang tu, Allah terlupa. Maksud tidak ditunggunya solat tu. Solat tu dikojak kan. Dan nak habis. Ada orang menunggu solat. Sebelum waktu-waktu dia dah menunggu waktu solat. Bermaksud orang ini satu gambaran mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu macam kita menunggu tetamu datanglah. Ada orang ditunggu betul tetamu datang, setengah jam tetamu nak datang dah tunggu dah. Menggambarkan orang ni mementingkan tetamu. Ada orang tak, bantai berkojom jangkuk, biar lantai.
Dia tengok dah sampai di tetamu dia, siap pun belum dah. Bermaksud dia tidak menunggu-nunggu tetamu. Orang tu datang nak minang ni biarlah entah. Dia pun elok berkabun. Kita dah datang dah. Kita nak mandi mana. Orang yang minang pun nampak dah. Tak ditunggu ke sana. Tapi cuba orang ditunggu siap-siap dah. Awak nak minang pukul lampek, pukul 2 dah nunggu dah. Menggambarkan apa? Menggambarkan memuliakan orang yang tak datang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis menyebut intizaru salah ba'da salah fahuwa ribat. Orang yang menunggu solat selepas solat itu dapat pahala ribat. Pahala orang yang perang fisabilillah. Bermaksud kita dalam hidup kita bila kebimbangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, kebimbangan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun duit dan sebagainya. Yang ada nilai dunia inilah hati kita. Hati kita ni yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang memandang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita jaga amal kita dan juga hati kita agar istiqamah. Allah Taala perintahkan kita istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, memberikan kita kefahaman tentang maksud hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taufik hidayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Saya wakil daripada tuan rumah, tuan imam berada nah. Lepas ni dia ajak makan ke Masjid Al-Falah, itu silakan. Rumah terbuka. Sebab kita doakan jiran kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia ajak semua